Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan tunjukkan anda cara-cara macam mana untuk kita gunakan CPOS System daripada CRSB Engineering and Technologies. Okey, dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita buat kategori, subkategori, masukkan produk dan juga masukkan inventory ke dalam sistem ini. Okey, first kali untuk kategori. Okey, anda tekan butang biru, pergi ke produk dan tekan categories. Okey, ini adalah page untuk anda buat kategori. Okey, sebagai contoh saya nak buat dua kategori, iaitu kategori makanan dan minuman. Okey, first sekali tekan butang refresh, tekan butang tambah dan masukkan kategori yang anda nak create tadi. Okey, sebagai contoh makanan. Okey, bila dah type makanan dekat dalam box ni, tekan save. So, bila dah tekan save, akan automatic keluar kategori makanan di belah kiri. Okey, untuk tambah lagi satu kategori, anda tekan butang tambah. Okey, type kategori yang anda nak create dan tekan butang save. Lepas anda dah tekan butang save, dia akan automatically berada di belah kiri. Okey, bila kita check balik dekat main interface page kita, okey, akan ada dua kategori baru, iaitu makanan dan minuman. Okey, sistem ni juga anda boleh buat kategori di dalam kategori. Bermakna, okey, saya tunjuk contoh. Okey, makanan dan minuman adalah satu kategori besar. Okey, dalam minuman sebagai contoh, ada air botol, air kotak dan air tin. Dan air botol, air kotak dan air tin ada bermacam-macam jenis jenama. Okey, kalau anda nak separatekan air minuman tu dalam air tin, air botol dan air kotak, okey, anda perlu buat subkategori. Okey, untuk buat subkategori senang saja. Okey, anda tekan refresh button. Okey, anda tekan button tambah dan anda tulis nama subkategori yang anda nak create. Okey, sebagai contoh air tin. Bila anda dah selesai tulis nama kategori subkategori yang anda nak create, anda pergi ke kotak kategori dekat bawah ni dan anda pilih kategori minuman dan anda tekan save. Bila anda tekan save, kategori air tin ini akan berada di dalam kategori minuman. Okey, contoh lagi. Kita buat lagi air kotak pula. Okey, air kotak. Anda pilih kategori minuman dan anda tekan save. Sama juga untuk makanan. Okey, kalau anda nak buat subkategori untuk makanan, tekan tambah. Okey, sebagai contoh makanan dalam tin. Okey, anda pergi ke kotak kategori ni dan pilih kategori makanan dan tekan save. Bila anda dah save, okey, anda pergi back dan tekan sale. Okey, bila anda tekan kategori makanan, akan ada subkategori di dalam situ. Sama juga dengan minuman, air kotak dan air tin. Okey, sekarang ni bila anda dah ada kategori, okey, bila anda dah ada kategori, anda boleh delete juga kategori-kategori ni. Okey, sebagai contoh, anda dah ada dua kategori besar. So, anda nak delete kategori makanan dahulu. Okey, untuk anda delete kategori makanan, anda perlu delete subkategori dia dahulu. Maknanya, okey, sekarang ni kita ada makanan dalam tin. Ini adalah subkategori untuk kategori makanan. Untuk anda delete kategori makanan, anda kena delete dahulu subkategori dia, iaitu makanan dalam tin. Kalau anda directly delete subkategori makanan terus, anda akan dapat error. Okey, saya tunjuk error dia. Okey, kita pilih kategori makanan dan kita cuba delete. Okey, anda tekan save, dia akan keluar error. Okey, dia akan keluar error sebab dalam kategori tu ada subkategori. So, untuk anda delete kategori besar, anda kena delete dahulu subkategori dia. Okey, so macam mana nak buat? Okey, anda pergi balik ke produk, anda pergi ke categories, tekan refresh, okey, dan delete dahulu subkategori. Okey, sebagai contoh makanan dalam tin.
So makanan dalam tin adalah dalam kategori makanan. So kita delete subkategori makanan dalam tin, kita tekan save, baru kita boleh delete kategori makanan. Bila anda dah delete kategori makanan, bila anda pergi balik ke interface page, makanan punya kategori akan hilang. Okey. Saya akan tunjukkan juga cara macam mana untuk anda hide kategori. Okey, sekarang ni kita ada dua kategori, kategori minuman dan kategori standard. Okey, katakan anda nak hidekan kategori standard ni. Okey, anda pergi ke butang biru, pergi ke product. Okey, pergi balik ke tab categories. Okey, tekan refresh, anda pergi klik dekat kategori yang anda nak hide, seperti contoh kategori standard. Okey, anda pergi untick display name in panel ni dan anda tekan save. So bila anda dah save, kategori tu akan hilang daripada main page. Okey, ini adalah tutorial macam mana untuk anda delete kategori, create kategori, create subkategori dan juga hide kategori. Okay, dalam video seterusnya saya akan tunjukkan cara-cara macam mana untuk kita masukkan produk dan juga inventory. Okey, kita berjumpa sekejap lagi dalam tutorial yang seterusnya. Okey, sekarang saya akan tunjukkan anda pula cara-cara macam mana nak masukkan produk dan inventory ke dalam sistem. Okey, mula-mula sekali anda pergi ke butang biru. Okey, pergi ke produk, pilih tab produk. Okey, di sini adalah tempat di mana untuk anda masukkan barang-barang anda. Okey, sebagai contoh, saya nak masukkan air minuman ke dalam sistem. Apa yang perlu anda buat adalah tekan refresh button. Okey, tekan butang tambah, masukkan reference sebagai contoh 0001. Okey, dan masukkan nama barang tersebut. Okey, seperti contoh saya akan masukkan air kotak lychee ataupun air lychee. Okay, bila anda nak masukkan nama barang dekat kotak name, okay, pergi ke kotak kategori dan pilih dekat mana anda nak letak air lychee tu. Okay, sebagai contoh air kotak. Okay, klik air kotak, pastikan anda pilih SST kosong. Okay, masukkan jumlah jualan ataupun harga untuk satu kotak. Okay, sebagai contoh RM1.70 dan masukkan berapakah kos untuk sekotak. Okey, katakan sebagai contoh 80 sen. Sistem akan kira margin anda dan juga profit untuk satu kotak barang. Okey, bila anda dah masukkan detail seperti ini, okay, anda tekan save button. So sekarang ni air lychee dah ada dalam sistem. Anda nak check betul tak betul air lychee dah ada dalam sistem. Okey, anda pergi ke butang biru, pergi ke sale, anda check balik. Okey, pergi ke tab air kotak dan air lychee dah ada di dalam sistem. Okey, so sekarang ni satu lagi contoh. Okey, sama juga, pergi ke produk balik, tekan refresh, tekan butang tambah. Okey, reference anda boleh letak apa-apa. Macam saya akan letak contoh 002 lah. Okey, katalah saya nak letak i-tin pula. Okey, katalah kita Coca-Cola. Okey, so Coca-Cola kita masukkan ke dalam kategori i-tin. SST kosong, harga jualan dan harga kos. Okey, anda tekan save button. So sekarang ni Coca-Cola dah ada dalam sistem di dalam tab i-tin. Okey, katakanlah anda nak masukkan lagi barang-barang benda yang sama. Refresh, tekan plus button, masukkan reference, pergi ke nama barang. Okay, katalah saya nak masukkan kategori nama barang iaitu air kotak tebu. Okay, pergi ke kategori air kotak, SST kosong, harga sekotak anda jual dan harga kos untuk sekotak, dan tekan save. So sekarang dalam sistem dah ada 3 barang, iaitu air lychee, air coke dan air tebu. Untuk anda cek betul tak betul, anda pergi ke sale,
Okey, dan anda pergi ke tab kategori lah. Okey, tekan I10, okey, akan ada Coca-Cola, dan bila tekan air kotak akan ada dua produk lah. Okey, bila anda dah masukkan nama barang yang anda jual, baru anda boleh masukkan jumlah inventory dia berapa yang ada dalam kedai lah. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan anda macam nak masukkan jumlah inventory untuk produk yang anda dah create tadi. Anda pergi ke butang biru, pergi ke produk, okey, pergi ke stock management. Okey, dekat stock management ni adalah macam mana untuk anda masukkan berapa nilai inventory yang ada di dalam kedai anda. Okey, sebagai contoh, kita nak masukkan Coke. Okey, sekarang anda nak masukkan nilai berapa banyak air Coke ataupun air tin Coca-Cola yang ada di dalam kedai anda. Okey, sebagai contoh, anda ada 30 air tin di dalam kedai. Apa yang perlu anda buat adalah tekan dulu 30, tekan butang Coca-Cola. Okey, anda tekan OK dan anda tekan enter. Bila anda tekan enter, dia menunjukkan, okey, Coca-Cola ada 30 stok Coca-Cola di dalam sistem. Okey, sama juga dengan air kotak. Okey, katakanlah anda nak ada 12 kotak air tebu di dalam kedai. Apa yang perlu anda buat adalah tekan 12, tekan produk anda dan tekan enter. So dalam sistem dah masuk 12 kotak air tebu. Sama juga dengan air laici. Katalah anda ada 25 kotak air laici. Tekan dulu nilai berapa inventory yang ada di dalam kedai anda. Okay, tekan produk, tekan OK dan tekan enter. So sekarang ni dekat dalam sistem akan menunjukkan anda ada berapa air kotak laici, air tebu dan air Coca-Cola. Untuk anda cek sama ada betul tak betul inventory tu dah masuk dalam sistem, okey, anda tekan butang biru, anda pergi ke produk, okey, anda pergi ke kotak inventory ni. So bila anda tekan kotak inventory, okey, bila dah keluar tab inventory ni, okey, anda boleh check inventory menggunakan kategori ataupun anda just tekan run report. Okay, dia akan run report dan akan menunjukkan berapa banyak inventory yang ada di dalam sistem anda. Okay, so macam tadi kita dah masukkan 30 air tin, okay, 25 air laici dan 12 kotak air tebu. So dekat dalam sistem akan menunjukkan berapa banyak unit inventory ataupun berapa banyak barang yang ada di dalam kedai anda, dan juga harga jualan, harga beli untuk 25 kotak, harga anda jual, dan juga harga jualan untuk kesemua stok yang ada di dalam kedai anda. Okey. Okey, sekarang ni kita dah masukkan, maknanya kita dah masukkan barang ke dalam kedai anda. So dalam sistem dah ada nama kategori, nama barang dan jumlah ataupun ada inventory. Okey, sekarang ni katakanlah anda nak ubah inventory tu. Katakanlah anda sebenarnya hanya ada 20 air Coca-Cola saja, bukan 30. Anda nak adjust inventory tu. Okey, apa yang perlu anda buat adalah anda tekan butang biru, anda pergi ke produk dan pergi ke stock management. Okey, apa yang anda perlu buat adalah anda pergi ke reason. Okey, anda pergi ke return supplier. Bila anda pergi ke return supplier, okey, anda katalah tadi item kan. Okey, anda ada 20 saja. So tadi kita dalam stok ada 30. So kita nak kena tolak 10. Apa yang anda perlu buat adalah pergi 10, tekan 10, pergi ke butang item dan tekan Coca-Cola. Okey, dan anda tekan enter. Bila anda tekan enter, dia akan tolak 10 tin daripada inventory anda. Okey, untuk anda cek betul atau tak betul, dia dah tolak 10 daripada inventory anda. Okay, apa yang anda perlu buat adalah pergi ke back button. Okey, pergi ke product, pergi ke inventory dan cuba run report. Bila anda dah run report, okey, dia akan menunjukkan hanya ada 20 sahaja. Maknanya dia dah tolak 10 daripada sistem. Okey. Sekarang ni stock management kita hanya akan gunakan 2 saja, iaitu
purchase maknanya kita beli barang daripada supplier, okey, ataupun kita return. Okey, dua ini sahaja. Yang lain ni kita tak guna.